Rupa-rupanya I tahu duit yang dipinjam I tu sebenarnya dia buat rolling untuk duit kutu. Duit Speechless. kutu tu no. So Hai, saya Fendi, content creator di Direct Lending. Hai, saya Nadira, loan consultant dekat Direct Lending. okay. Hai, saya Sarah. Saya marketing exec dekat Direct Lending. Untuk korang, mungkin yang korang dah biasa tengok podcast, dah biasa dengar podcast, korang mungkin dah selalu dengar pasal podcast kewangan, saving, pasal property. I rasa dah banyak gila lah orang buat. Tapi kita nak buat purposely, purely hanya untuk pinjaman saja. You rasa based on dekat benda ni, apa nama podcast kita? Ni buku 35 kan? Buku 35. Borak 35? Wah, tahu. Dia baca skrip. Okay. Fendi, tak, mungkin tak nak bagi tahu umur berapa, tapi tu tak ni apa. Tahu lah kan? Tahu. You pernah pakai lah? Pernah, in fact, actually yang ni design lama lah. Design lama, Dia macam manila cut kertas. Cantik lah, pastel lah. Untuk tulis hutang lah biasa orang buat kan. Tapi macam I beli yang design baru sikit. Tapi more untuk note taking lah. Note taking, ada pen dan paper tu kadang-kadang nak tulis cepat-cepat kan. Letak kat poket kat atas kan. Very different tau. Orang kalau buat note taking, beli dekat macam typo kan. Betul. Beli Aesthetic. buku 5 tau. Dia punya estetik lain sikit. Tapi tak apa, kita faham. Old school. Very old school. Ada design baru sikit. Nadia pakai ni juga tu notebook. Tak. I guna phone je. Everything record dekat Yes, phone. Yeah. beza Gen Z kan? Gen Z dah juga millennial. Okay, Fendi mungkin cerita sikit kita punya first episode ni. Okay, so kita dah discuss dah. Topik yang sesuai lah untuk kali ni ialah kenapa orang tak nak bayar hutang. Macam mana karakter dia, kita akan discuss panjang sikit lah. Adakah dia orang ni ada masalah disiplin ke? Dia orang ni sebenarnya terdesak ke? Ataupun dia orang ada priority ke? Pinjam ke orang tak nak bayar. Ada je orang-orang yang macam meminjam tapi dia rasa macam tak perlu nak bayar lu kot. Ada orang macam tu? Ada. So kita tu Ada orang macam tu? Ada. Even macam I pernah baca lah dekat Twitter kan. Kawan pinjam sesama kawan sampai viral, putus kawan sebab tak bayar hutang. Yelah macam pinjam bukan sikit lah, pinjam sampai lebih 500 macam tu. Lepas tu kawan tu pula yang nak kena cari balik untuk dapatkan duit kan. Before kita orang start pun di this topic, actually kita buat satu poll ni lah dekat IG. Ada tak diorang punya member ni yang hutang tapi tak bayar balik? 80% sebenarnya vote ada kawan diorang yang tak bayar balik. So 45 orang, kira banyak lah 45 orang tu kan. You rasa agak-agak lah berapa amount yang common yang orang selalu pinjam bagi kalau kawan-kawan member yang tak bayar lah kot I rasa memang lebih 500. Above 100. Yang kat sini I rasa 55% yang vote lebih RM300. Banyak juga weh. Lebih RM300 member dia orang tak bayar balik hutang. From this vote kita pun dah nampak sebenarnya benda ni dah jadi common. Dan kadang-kadang benda tu macam berdekatan dengan kita, family kita, kawan-kawan kita. Sarah ada experience ke? Cakap ada. macam Boleh spill the tea ke? Experience kan? Boleh spill the tea ke? Director boleh spill the tea. Okay, so saya ada history kawan I, dia punya dengan I. Okay. Actually banyak kali, tapi sebelum ni dia bayar je like 100, 500, dia bayar je on time. Tapi ada one time tu dia pinjam 1,000. I macam okay lah sebab dia dah selalu bayar I kan, so I bagi pinjam je. Tapi once you sudah bagi pinjam besar, then you ada macam expectation, dia mesti akan bayar balik. Betul. Tapi I nampak story dia jalan-jalan no. Dia panas. berjalan-jalan. Memang panas. You pergi mana? Hutang tu tak bayar. So I macam okay tak apa, sabar je. Okay, I rasa hari Ahad macam tu, malam, tengah-tengah malam memang aku tidur baru dia reply. Dia kata sorry, dia kata malam dia kata tak sempat nak bayar hari ni, boleh tak esok. Lepas tu dia tak bayar lagi. So dipendekkan cerita, rupa-rupanya I tahu duit yang dipinjam I tu sebenarnya dia buat rolling untuk duit kutu. Speechless. So rupa-rupanya dia lambat bayar sebab dia tunggu turn dia. Dah ada duit yang disimpan, dah ada duit dia dapat dari duit kutu baru dia bayar I ada satu judgement lah. Kalau macam orang tu mula main kutu, dia sebenarnya ada masalah habit dia sendiri, disiplin dia. I tak tahu kalau you guys maksud setuju. you. Dia main ya. Jangan expose I. Dia memang skill dirty betul. Jangan expose I. Dalam sebelum rekod tak tahu you main. Kena ter-expose. I pernah main masa zaman uni, sumpah. I mean masa sekolah dulu pun I pernah main. Zaman bocah aku main lah. Pernah main tapi I pernah main sekali lah. Sekolah menengah. I masa uni. Tapi kalau macam I judge sekarang lah, kalau you dah kerja, gaji dah okay kan, I mean level pangkat apa benda tu, tapi bila you start main kutu tu I macam ada satu judgement yang
Kenapa? Tak best sebab I rasa kalau you dengar alasan-alasan yang orang pernah main, ini based on my own experience and point of view sendiri, dia bagi tahu dia orang susah nak simpan sendiri duit tu. Okay. So kadang-kadang dia gunakan benda tu. Okey lah kalau ada 12 orang. So setahun lah kan dia punya pusingan tu kan. Oh by the time dia punya turn dia dah boleh renew road tax. Dia gunakan alasan-alasan tu. Oh barulah boleh belanja family ke. 12 tahun tu kira lama. 12 bulan kira lama. Kira 12 orang punya lah setiap bulan kan. So kalau macam I fikir kenapa you tak simpan sendiri je. Lagi selamat. Sebab banyak juga kes yang I dengar bila orang main kutu, sekejap orang yang jadi kepala tu lari. Banyak Betul, banyak. So kalau you report polis, polis tu tak boleh buat apa-apa sebab you willingly bagi pada orang tu dan lari dan habis macam tu. So tu my judgement lah. Sebab pada I, you simpan, you tolak duit you bulan-bulan ke ASB ke tabung haji, you letak sendiri pun is the same thing. Sebenarnya kalau simpan dekat instrumen, you dapat dividen lah at least. Tapi ada tak korang punya cerita yang macam dia tak bayar langsung? So far kalau I bagi pinjam pun tak sampai tahap 1,000 lagi lah kan. Tapi most of my friends yang pinjam memang akan bayar balik lah. Faham. Teringin nak tahu sebab based on work kan 80 to 20 betul. Maknanya ramai lagi yang tak bayar. So you jumpa orang yang 20% tu untuk bayar balik. Dia bayar on time ke ataupun actually you minta beberapa kali ke? Maybe sebab I bagi pinjam dekat kawan yang betul I dah lama kawan. Okay, faham. Tapi I ada lah lah. experience my boyfriend lah. Okay, my boyfriend dia pernah bagi pinjam dekat Boyfriend Najila dengar dengar. Okay, ni experience based on orang lain lah sebab kawan I bayar. Okay, so my boyfriend kawan dia pinjam duit juga tapi tak bayar. Berapa? Tak. Dia above 300 lah. So tak bayar. Lah. And then bila gaji, okay dia cakap dia nak bayar time gaji. And then bila dah gaji, kita yang kena minta. Macam kita tak minta lah. Kita faham lah gaji, dia nak bayar komitmen dia dulu apa semua kan. So kita biar dulu. Lepas tu bila macam dah lama, dia macam lupa. Dia lupa. So my boyfriend pula yang macam kena kejar balik kat dia kan. I tak faham tau orang yang pinjam duit ni kan. Kenapa dia macam sebelum dia pinjam duit, otak dia okey je. Dia macam ingat dengan jelas. Tapi once dia pinjam duit je, dia jadi amnesia terus. Betul. Kenapa dia ada penyakit lupa ingatan lepas dia pinjam duit? Tak faham. Kita dah bagi hutang pada orang, macam mana cara you untuk dapat balik duit daripada Aku nak bagi tips susah juga. Bukan banyak kali I buat benda ni. Betul lah. I mean I rasa kalau kena lah kat you kan. I rasa mungkin lah. Let's say kalau macam betul-betul kawan I memang tak boleh bayar langsung, I rasa to that extent I akan cuba contact family dia kot. I rasa mungkin this strategi macam cara ni mungkin tak elok lah sebab kenapa dia ganggu family dia. Tapi I rasa family dia patut tahu. Betul. Perangai dia macam tu. Sebab yelah kita pun tak tahu, mungkin dia pun ada pinjam juga dengan orang-orang lain. So imagine dengan I saja pun dia boleh pinjam 1,000 yang memang kawan rapat dia. So tapi kalau you lah, you akan viralkan tak macam dekat Twitter kan? Banyak tu orang bagi banyak viral. memang banyak. Tapi selalunya yang orang viralkan kat Twitter ni sebab memang orang yang si penghutang tu dia memang tak layan langsung. Dia memang betul, tak layan, betul. dia blog, dia macam roll sikit. Macam style scam. Style along lah kot pun kan. Kalau tak bayar dia pergi viral kan. Ada juga macam tu kan. Ya, tapi dia depends juga. Kalau dia memang yang menghutang tu dah perangai dia macam along pula. Okay. Ya, betul. Okay. Kalau I pun akan marah juga. Kalau Selalunya macam I kan, I punya style, I memang berhati-hati untuk bagi pinjam pada orang. Tapi sampai satu level dia nak pinjam pada I juga, I akan bagi amount yang kalau dia tak bayar pun tak apa. Faham tak benda tu? So that I pun boleh tidur dengan tenang. Kalau macam dia minta 1,000 contohnya. Okay, aku fikir, aku rasa kalau aku bagi 200, 250, boleh kot. Sebab I perasan kalau orang yang ada masalah kewangan ni, contohlah daripada habit dia tu suka main kutu dan sebagainya. So basically I kenal lah dia macam mana kan. I mean kita pun basically akan tengok dia punya style. Oh kau ni selalu bermewah-mewah, tiba-tiba pinjam juga dengan aku kan. So, so kita judge lah, judge benda tu. Tapi pinjam dengan aku juga, aku ni macam biasa-biasa je boleh bagi duit kat kau. So I punya style, I akan bagi amount yang aku tahu kau ada masalah kewangan. Kalau kau tak bayar pun tak apa kot. Ni kita nak tanya Nat sendiri. Orang yang kira macam meminjam. Experience lah.
I tak Ya, meminjam. sorry. I tak meminjam. Oh, sorry. I menguruskan orang yang membuat pinjaman. Okay, Salah je. statement tu. Awas je. Itulah yang cuba Boyfriend dia disampaikan. datang je. Statement tu salah ya. Nadira actually consultant dekat Direct Lending. So of course Nadira pun akan handle juga kita punya customer yang miss out payment lah. Direct Lending sendiri pun ada bagi loan. So bila Direct Lending ada bagi loan, mestilah akan ada orang yang buat collection kan. Kita punya pinjaman, bayaran dia auto debit tau. So bila auto debit, macam bila customer dah gaji, bila dia bawa keluar semua duit dia, so kita tak boleh nak buat auto debit. So Okay. kita yang kena cari customer balik tau sebenarnya. Okay, So bila kita nak cari balik customer ni, ada customer yang okay, dia bagi tahulah, dia cakap apa, saya nak kena guna ni untuk ni dulu. Dia minta bagi masa 2-3 hari macam tu. Yang itu tak apa, kita faham sebab dia dah bagi tahu kita dulu. Tapi ada customer yang sampai kita WhatsApp setiap hari, setiap minggu, follow up semua kan, nak dapatkan balik, yang memang tak reply langsung. Call pun tak angkat, WhatsApp tak reply kan. So kita ada agreement jugalah. Buat pinjaman ni mesti akan ada agreement. So bayaran balik semua tu memang akan ada agreement juga. Direct Lending ni kalau customer tak bayar pinjaman, after some time dia sebenarnya boleh masuk dalam sitos lah. Of course. Tapi itu kita akan inform juga dekat customer sebab kita pun still ada budi bicara. Kita bukan macam Along yang dia ni tak bayar, kita terus masuk. Kita bukan macam tu lah. Sebab tu kita macam kalau customer ada problem, bagi tahu dulu. So that kita aware, customer pun kita tahu masalah customer. Sebab kalau ada customer yang cakap kan, saya buat dekat sini nama saya masuk sitos kan. Memanglah sebab dia tak bayar. So maybe dia orang tak ada hitam putih semua tu kan. Macam Direct Lending ni kita punya agreement. So, kalau kita buat baik dengan dia pun kena buat baik dengan kita lah. Kita dah bagi pinjam kan. Faham, betul sebenarnya. So boleh tak cerita sikit, okay, let's say kalau macam customer dia miss out payment, berapa kali warning kita bagi? Macam mungkin email ke WhatsApp ke, contohlah kan berapa kali warning, ataupun mungkin kita tunggu berapa hari, minggu, bulan ke baru macam kita masukkan dekat sitos. After 3 bulan, after dah 3 kali payment tak bayar, then kita akan bagi notice dekat customer lah. And then baru akan masuk sitos. You ada mention tadi pasal ada budi bicara kan. So benda tu subjektif dan pada pandangan I macam bank tak ada benda tu. Meaning apa benda yang kita harapkan? Meaning bila kita follow up, dia respon ke? Dia respon. Macam dia cakap Di communication dia cantik lah dengan kita kan. Dia bagi tahu kita. Dia tak cakap, hilang lah. dia tak hilang. Benda aku cakap tu dia tak hilang. Betul, dia tak hilang. Kali mention dia tak hilang. Oh, faham. Dia bagi tahu kita bulan ni macam dia terdesak kan, macam dia terpaksa nak kena guna duit. So tak apalah kita macam Hold dulu lah. bulan depan, bayar untuk 2 bulan. Oh, Ada boleh. je yang Ada kes macam tu. memang ada lah. Oh, boleh hold. Dia tak adalah boleh. Dia macam Atas budi bicara lah macam kita yang tengok cakap jugalah. kan. Mungkin nanti sebelum garang ni semua pula. Nanti semua dah nak buat Jangan dia hold boleh pinjam boleh. tu. Dia bukan I percaya dia macam dia mesti ada habit lah. Meaning sebelum ni cantik je dia bayar on betul, time. betul. Tiba-tiba ada 1 bulan tu tak betul. tahu kita follow up dia cakap macam tu. So kita pun faham lah kan Sebab ada ada masalah yang baru kan. tukar kerja. Ya, Ini betul. first month pun dah tak bayar, so kita tak boleh lah macam tu kan. Betul. Faham. Ada orang ni kan, dia macam dia tak aware tau sebenarnya, like macam sebenarnya you harus bayar balik pinjaman you. Oh tak apalah, I pinjam tak bayar balik sebab tu riba. Dia macam in a way dia nak mengelak sebenarnya. Sebenarnya you tak nak bayar hutang. Betul. Tapi you macam gunakan riba tu untuk tak bayar balik you punya pinjaman. Orang tanya, oh kalau nak pinjam sini ada riba tak? Ada bunga tak? Kalau you meminjam, selalunya memang ada interest. Memang ada bunga macam tu. Unless kalau you tak nak riba ke anything ke, you boleh pinjam pinjaman Islamik lah. Kita ada patuh syariah punya pinjaman. So yang tu dia memang tak ada riba, dia ada macam ada kadar keuntungan sahaja sebenarnya. Kalau tak nak bunga betul. Dia pinjam dengan family, pinjam dengan Betul. abang. Betul. Sebenarnya. Cuba pinjam tu. And then Betul. memang you tak bayar balik lah macam kita. Betul. Tak ada apa-apa pun. Based on Ringgit Plus punya statistik, okay, ada 3,211 orang yang respon. Diorang punya financial situation untuk this year sebenarnya lebih teruk compared to last year. I rasa ini pun one of the reason juga kenapa diorang tak bayar balik diorang punya pinjaman. Sebab memang diorang ada masalah kewangan. Maksudnya diorang terdesak lah. Diorang dalam kategori terdesak. Diorang bukannya macam disiplin ke, bukannya macam okay aku redo je aku boleh pinjaman. Tapi no, yang ni memang dia ada isu lah dengan dia punya kewangan. Okay, 55% pula yang cakap diorang memang risau dengan diorang punya current situasi kewangan lah. Actually from this data, okay, maksudnya kita tak boleh cakap yang actually semua orang yang pinjam ni diorang tak bayar sebab diorang tak disiplin. Actually ada orang yang aware
yang sedar, yang dia risau, dia ada masalah kewangan. Okay. Tapi bukannya sebab dia sengaja tak bayar dia punya pinjaman. Dia ada PTPN tak? I buat pinjaman marak. Berapa ribu? I diploma and degree 100,000 lah total lebih kurang. Tak juga. Sorry. Sorry. Tanya Mamri berapa? Ada PTPTN lah. Total 13k. I punya 18,000 PTPTN. Okay. Kenapa aku boleh marah? That's why I terkejut macam banyaknya. Okay. Sebab dia double. Dia dah degree dengan ni. Okay, so mungkin cost tu kot, harga cost tu kot. Ya, harga kau. So you engineering tak? I engineering, diploma dah 32,000 macam tu. Lepas tu degree dah 70 plus. Tapi dia ada diskaun kalau you dapat result yang okay. Okay kan? Alhamdulillah. Ada diskaun guys. Ada diskaun. Alhamdulillah. I bayar 10% je from 100,000. Wow. So kira you bayar berapa ribu? Dalam 10,000 plus je lah. Kita jujur kat sini lah. You bayar tak you punya PTPTN every month? Bayar? You dah habis kan? Dah. Okay, I punya PTPTN dah settle lah. Based on this data Mei 2023, kita punya PMX sendiri, dia mention jumlah pinjaman PTPTN yang belum dibayar lagi. Cuba teka berapa, agak-agak. Okay lah, I bagi hint billion. Wow. 10 billion? Apa? 10. No. Ratus kan? I think 100. 100 billion Okay, so salah. Okay. Salah. Lebih ke kurang Okay, ni? jumlah pinjaman yang belum dibayar, okay, kira ada tunggakan lah 66.9 bilion. Okay. So daripada sini ada sikit persen dia, Analia dah belum bayar habis lagi. I baru, sebab I baru habis. Dia baru habis lagi. So, I tapi baru dapat ada kena sikit bayar lah. last September. So, baru 3 bulan. Disclaimer Tapi disclaimer. I bayar je. I bayar. Tak pernah miss Dia bayar. lagi. Yes. So untuk this PTPTN sebenarnya dia ada funny story juga sebab I ada member seorang ni, dia zero commitment kecuali PTPTN. Oh. Okay, so I rasa dalam 8,000 baki lah macam tu. So dia nak beli kereta. Tapi tak boleh. Tapi tak boleh kan Ya. bank? Okay, so I tanya, PTPTN you bayar tak every month sebab kan you nak beli kereta kan? Nantilah. Oh. So I macam, okay, then tiba-tiba next year dia nak beli kereta. Baru dia tercungap-cungap nak bayar Nak bayar. PTPTN. Then benda macam tu buat I terfikir tau, macam kenapa orang ni, dia sedar dia ada hutang PTPTN. Okay, dia tahu. Tapi bila dia nak buat komitmen besar macam kereta, baru dia macam, okay, baru nak bayar PTPTN, baru nak bayar tunggakan. Dia sebab PTPTN 1% je, dia punya interest. Zaman I marah PTPTN macam baru lagi dibenarkan. Dia macam PTPTN bagi buat pinjaman simple tu tau, senang je tau. So my judgement is, diorang bila dapat benda tu senang, dia tak rasa macam ada responsibility sikit lah. Mudah dapat lah. Dan bila dia dah habis belajar, tak tahulah lingkup ke, idak ke kan. Dia baru terfikir, aku ada hutang ni. Dia pun lupa bila aku buat hutang ni. In my opinion, dia macam, sebab banyak lah macam my kawan-kawan ke generation ke, I tengok sendiri. I rasa macam diorang ni tak ada kesedaran untuk bayar pinjaman pinjaman tu. Sebab mungkinlah diorang responsibility tak ada lagi. Kan? So bila habis belajar baru nak kerja, kan? Ini baru terfikir, yang ni pinjaman ke? Nak kena bayar ke? Tapi betul juga orang-orang macam ni kan. You tak terfikir ke PTPTN pun tak bayar. Kalau dia buat loan, yakin ke dia akan bayar dia punya Tapi kan, kereta tu? tapi Betul. okey lah sebab I Banyak tapi tengok ni semua. sebab I tengok secret setiap hari lah kan. I nampak ada memang orang yang datang apply nak sebab dia nak beli kereta. PTPTN tak bayar, dia bagi tahulah, dia bagi tahu semua kan. So macam ya ke. So dia nak settlekan PTPTN. Itu satu. Lepas tu ada yang macam dah berumur, yang macam dah tua jugalah kan. PTPTN memang sampai tak bayar langsung. memang merah. Dia punya secret memang merah sebab dia tak bayar langsung. Tapi dia ada loan lain, personal loan macam tu. Maybe sebab dia ingat dia boleh buat personal loan tanpa bayar PTPTN. So dia tak rasa dia kena bayar PTPTN. Macam tu lah. Kenapa ada bank yang luruskan ni? Itu I tak sure lah pula. Tapi memang ramai je yang tak bayar PTPTN tapi dia sebenarnya boleh buat loan lain. Betul. Either Aeon ataupun bank lah. Sebab PTPTN ni kan, hutang PTPTN dia macam baru dimasukkan ke yang boleh reflect to secret. Dia macam baru lagi lah kot tahun bila 2016 ke 2017 tak silap. So ada bank yang mungkin assume pinjaman pelajaran tu dengan bunga dia tu tak besar ke. I assume je lah. Faham. Sebab even tak bayar PTPTN, dia orang still boleh dapat pinjaman dekat dekat Aeon, dekat
dekat bank pun memang bukan yang macam 1,000, 2,000, yang yang beribu-ribu. besar lah, yang besar lah. Tapi PTPTN memang tak bayar lah. Tapi macam having said that, masa zaman I, Mara, pinjaman Mara kan tak masuk dekat Sitos ke Sikris kan. Yang keluar kat surat khabar tau. Maksudnya apa? Dia keluarkan nama, lepas tu nombor siri. serius tak? Betul. Wow. Serius lah? Oh my god. Keluarkan- Tak pernah tahu. Dia macam you kan Tu nama orang tunggakan ke nama orang yang miss nama out payment? penuh. Nama penuh yang tak bayar. Ada yang IC tu bukan IC yang baru kan, ada IC yang lama. So maknanya orang lama tu memang tak bayar juga. Berjela-jela dia letak Serius nama. tak? Betul. I pernah tengok. Sebab I buat pinjaman marah kan. So I perasan lah. Kan. Nama aku ada tak? Nama aku ada tak kan? Oh my God. Macam tu. Ada. Kalau marah keluar kat dalam paper. Tapi I tak tahu lah. Mungkin orang yang buat pinjaman marah ni walaupun dia tak bayar, dia still boleh buat pinjaman lain. Kalau dia tanya I rasa dia sekarang nama dah masuk Sikris tu dah consider besar dah. Tapi enforcement kot. Sebab macam kita dah bincang tadi, dia a bit lenient. Meaning ada yang orang boleh buat pinjaman lagi walaupun Sikris dia ada PTPTN tu. Amount kira besar tu kalau pinjaman pelajaran kan, tinggi juga kan. RM10,000 kan, RM100,000 ke kalau engineering punya style kan. Maknanya ada bank yang bagi lagi pinjaman walaupun ada hutang tu tak patut berlaku kot. So that dia tak boleh nak buat hutang lain lah sampai dia settle benda tu ataupun at least buat repayment lah. Sebenarnya bukannya walaupun amount you tertunggak banyak tu, you Bukan you bukannya kena bayar terus keleput RM8,000 sebenarnya you kena bayar. I think PTPTN Belanjawan 2024 pun ada lagi usaha government untuk bantu nak bayar. Yang diskaun tu kan. PTPTN sebenarnya dah habis dah dia punya tempoh diskaun atau amount untuk buat diskaun tu. Tapi dalam belanjawan yang paling latest ni kerajaan Kementerian Kewangan sendiri ada bagi diskaun. Tapi dia sampai certain period je lah kan. Tapi maknanya ada consideration lagi untuk kita buat repayment. Bila dia ni dah tak mampu nak bayar, ada pula orang request untuk mansuhkan. Selalunya I rasa orang yang minta masukkan ni adalah orang yang tak bayar. Yang tak bayar. Orang yang tak bayar tu yang minta masukkan sebenarnya. Yelah tu, Sebenarnya yelah I rasa orang yang baru nak belajar, I rasa dia perlukan benda tu. Betul. Untuk yang student sekarang kan, I rasa. Tapi orang yang tak bayar sebenarnya yang minta masukkan. Yalah. Macam ni macam kau dah baik, kau dah hutang, lepas tu kau tak nak bayar. Orang yang bayar tu sebenarnya kita kena fikir dia membantu tabung pinjaman tu untuk orang baru. untuk future student. Imagine nanti ada anak you dah ni nak pakai PTPTN kan. Kesian dia orang pula tak Kesian dapat diorang pinjaman. tak dapat Dah sebenarnya. limited, tabung tu dah limited kan. Tak cukup. Tabung dah limited. I tak sure kalau benda ni berkesan, tapi kan sekarang kan you dah boleh keluar KWSP untuk bayar you punya pinjaman pendidikan. You rasa berbaloi ke nak keluarkan duit KWSP untuk buat pinjaman, bayar pinjaman pelajaran? KWSP boleh keluar untuk apa? Ada banyak reason Banyak kan? pendidikan, you nak bayar you punya house loan rumah. Medical pun boleh tak silap kan? Medical pun boleh. Let's say kalau you macam you nak beli punya first home kan, lepas tu you perlu extra cash untuk deposit pun boleh. Apa lagi? Banyak jugalah sebenarnya. Kalau nak semua belajar pun boleh, nak bayar yuran pun boleh, pendidikan. Tapi dia ada debate lah. Let's say kalau you keluar duit KWSP untuk bayar PTPTN, you kena compare juga sebenarnya untung rugi. KWSP dia bagi dividen tau. I rasa dia tak tetap tapi dalam like 5 to 6% every year. So let's say kalau macam you simpan duit dekat sana, you boleh dapat balik 5 to 6% every year. So let's say kalau you macam you keluarkan duit daripada this dividend yang confirm dapat untuk bayar loan yang interest 1% setahun sahaja, sebenarnya you rugi. Betul. Actually you boleh earn more from this KWSP, tapi you keluarkan sikit dan you dah kurang lah you punya income kat situ kan. You bayar loan yang 1% interest je. Better you just macam guna you punya duit gaji biasa, you bayar macam biasa je repayment kat sana. Benda ni pun pilihan jugalah. Betul. KWSP still lagi duit kita. Tak salah pun kan. Kadang dan kita sibuk sekarang ni nak keluarkan duit KWSP 1 lah. Atau orang marah buat 2, 3. Bila buat fleksibel orang marah pula kan. Tapi bila yang orang marah sebab fleksibel tu macam mana dia nak keluarkan duit dekat akaun 3. Kalau dia tak ada duit dekat akaun betul. 2 nak Senang pindahkan. kata dia ada masalah kewangan lah. Dia tak ada duit lah. Dia daripada yang 10% tu lah. Dia antara yang ada 10% tu lah kan. Sebenarnya. So kalau pinjaman pelajaran pada I lah, kalau based on my point of view, tak salah pun. You keluarkan lah duit tu Tak untuk salah bayar. Sebab sebenarnya. benda tu, ijazah tu ke diploma tu, you dah dapat pun. You dah dapat kerja dengan ijazah tu kan kadang. Yes. I rasa macam you, to your point tadi, you cakap dia orang nak minta mansuhkan lah apa benda
benda semua kan. I rasa dia melingkup kot. Tu reason ni kot. Mungkin lah tu. I judge lah. Ini judge lah. I tak tahulah betul ke tak. Lepas so- minum air je, energy dia tinggi sikit. Air putih ya. Air putih. Air zam-zam Tak, air zam-zam ke? Bukan 3 ke. Tiba-tiba. Tiba-tiba Air nak zam-zam attack ke? semua orang. Semua orang. Itulah dia. Macam tu Okay, faham. Korang boleh komen, ada tak anything lagi yang you rasa penyebab golongan-golongan ni tak nak bayar hutang? Tahu pinjam tak nak bayar. Dan bila kita tagih je, tuduh orang ni, tuduh bank ni along lah, tuduh ni along lah. Semua lah along. Semua Tapi- jahat. semua jahat. Semua Tapi masa Yelah, pinjam, baik. masa pinjam baik. Itu saja daripada kita orang hari ni, daripada podcast Borak 35. Jumpa ke? Jumpa korang untuk next episode. Bye. Bye. Assalamualaikum.